Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Video ini ialah video pendek tentang kelas ada toksin di dalam makanan. Jadi sebagaimana tajuk dia, kelas ni kita akan bincangkan tentang bahan yang berbahaya yang ada dalam makanan kita. Maksud bahan-bahan yang berbahaya ni ialah toksin, toksin yang mungkin berasal daripada elemen-elemen logam berat. Misalnya arsenik, merkuri ataupun raksa, kadmium, plumbum, cuprum, aluminium dan timah. Contoh bahan-bahan yang ada ni, misalnya garam lombong, garam lombong. Jadi kebiasaannya garam lombong, garam dia mengandungi natrium klorida. Tapi sekiranya kita ambil garam daripada tanah, ia dah mungkin tercampur dengan mineral-mineral lain yang ada dalam tanah. Jadi garam sepatutnya berasal dari laut. Tapi zaman dulu, mungkin berjuta-juta tahun dahulu, kawasan tu mungkin kawasan lautan. Kemudian dia dah kerana aktiviti geologi, jadi tanah tu dia tertolak ke atas. Bila tertolak ke atas, dia akan berada di banjaran. Jadi dalam banjaran tu dia akan bercampur dengan logam berat, dan apabila dituai, logam berat ni kita akan gunakan di dalam makanan. Jadi secara tak langsung makanan kita akan tercemar dengan elemen-elemen toksik daripada logam berat. Yang lain, makanan kita mungkin juga bercampur dengan bahan cemar lain, bahan cemar kimia. Contoh macam bisphenol A. Bisphenol A, singkatan dia lah BPA. Kemudian hexana ataupun hexane. Lagi pesticide, contohnya pesticide iaitu bahan kimia yang digunakan untuk membunuh serangga perosak, ataupun hidupan perosak yang lain. Ramuan makanan itu sendiri, ramuan makanan pun boleh jadi bertoksid ataupun terdiri daripada toksid. Contoh pemanis tiruan, misalnya aspartim, sukralus. Dah ada kajian yang dibuat yang menunjukkan bahan-bahan ini berbahaya kepada kita kalau diambil dalam jangka masa yang berterusan, yang banyak dan berterusan. Kemudian perisa macam MSG, monosodium glutamate, pewarna tiruan, pengawet kimia, contohnya emulsifier ataupun pelikat, bahan pelikat ataupun ejen pelikat. Lagi makanan yang terubah secara molekular, misalnya susu homogenized, susu homogenized, ataupun minyak masak yang telah dihidrogenkan, ditambah hydrogenate fatty acid.
kita juga akan bincangkan sumber toksin dalam makanan yang lain. Misalnya daripada toksin daripada tumbuhan. Tumbuhan kadang-kadang dia mengandungi, semula jadi dia ada toksin. Contoh macam kentang. Kentang kalau dia tak betul-betul masak, dalam dia mungkin ada toksin. Ada sayur yang ada alkaloid. Daun ubi kayu contohnya. Dia ada bahan yang kalau kita makan mentah, kita akan boleh jatuh sakit, keracunan. Toksin boleh jadi juga daripada cendawan, daripada cendawan. Kadang-kadang tumbuhan pun dia ada phytoestrogen, bahan hormon, tapi yang berasal daripada tumbuhan. Jadi kalau tak diproses betul, hormon ni mungkin akan membawa kesan. Kalau phytoestrogen contohnya kepada kaum Hawa, kaum ibu, ada yang mengatakan bahan ini mungkin boleh menyebabkan kanser payudara. Ada pula makanan boleh menyebabkan kita allergen. Kita allergen yang menyebabkan alergi ataupun ketidakserasian makanan. Ada orang dia tak boleh makan setengah makanan. Contohnya ada yang tak boleh makan makanan laut. Kemudian kita juga akan bincangkan bahan-bahan lain macam biogenic amines. Amin biogenik di dalam makanan. Phycotoxin, marine phycotoxin. Ada kerang, ada setengah ikan di ketika air pasang merah. Air pasang merah, dia akan makan algi merah yang mengandungi toksin. Mengandungi toksin. Kemudian bakteria pun kadang-kadang ada menghasilkan toksin. Kulat juga. Toksin kulat ni dikenali sebagai mycotoxin. Jadi tentang tenakan. Tenakan kadang-kadang ada yang gunakan hormon, ada yang gunakan antibiotik untuk pastikan tenakan dia tak sakit. Jadi kita kalau kita makan, kita akan bincang kemungkinan kesan, ataupun adakah dia signifikan kepada kita. Kalau kita ambil, adakah bahan tersebut memberi kesan kepada kita. Cara kita proses makanan, cara kita proses makanan ataupun makanan yang kita beli, cara diproses. Kadang-kadang dia khasiat dalamnya boleh hilang dan kadang-kadang boleh juga menghasilkan toksin. Pembungkusan makanan sendiri, pembungkus, mungkin dia menghasilkan bahan yang berbahaya pada kita. Jadi bahan untuk pembungkus pun kita akan belajar yang mana yang sebenarnya boleh memudaratkan kita. Kemudian tentang penyakit dalam satu masa, macam adakah dia boleh menyebabkan terjangkit kepada kita daripada makanan yang tercemar. Semua ni kita akan bincangkan. Kemudian ada satu lagi, iaitu contoh tindak balas antara makanan. Kita pilih dua makanan, kita makan, kita kena keracunan. Makanan apa yang tak boleh digabungkan. Dan kita juga akan belajar tindak balas obat dengan makanan. Obat apa tak boleh dengan makanan apa. Jadi semua topik-topik ini kita akan bincangkan dalam kelas toksin. Bukan setakat topik itu aja. Bila kita dah tahu dah toksin, kita juga akan belajar ataupun bincang beberapa resipi yang bebas toksin. Kemudian toksin ni boleh jadi macam tadilah saya kata daripada bahan cemar. Jadi contohnya pencuci, pencuci kita basuh pinggan, dalam tu mungkin ada bahan-bahan toksik. Jadi apa yang kita buat, satu lagi daripada aktiviti kelas ni ialah kita buat sendiri pencuci, bahan pencuci yang bebas toksin. Jadi banyak yang kita akan belajar dalam kelas ni sebenarnya. Jadi
Saya flower kawan-kawan semua, siapa yang berminat, siapa yang tak nak makanan dia ada toksin ataupun nak mempelajari tentang toksin ni, tentang toksin, boleh join kelas. Boleh join kelas. Kelas ada toksin di dalam makanan. Maklumat ada dekat caption video ni,